Assalamualaikum, Yosh Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Tokyo Revengers chapter 222 sampailah chapter yang paling latest iaitu chapter 228. Kiranya untuk dalam video ni aku akan cuba cover secara ringkas apakah yang berlaku dalam 6 chapter ni. Sebab aku rasa aku dah lama gila tak cover manga Tokyo Revengers. Last kalau tak silap aku review dalam chapter 221 kot. Yang mana dalam chapter tersebut Raken telah pun ditembak sewaktu ingin menyelamatkan Takemichi. Dan kalau untuk dalam chapter yang terbaru telah bermulanya pertemuan yang cukup besar di antara Rokuhara Tandai, kumpulan Brahman dan juga Kanto Maji Gang. Sorry sangat kepada sesiapa yang menunggu aku review chapter terbaru manga Tokyo Revengers. Kalau ada yang menunggulah, sebab buat masa sekarang ni aku tak berapa nak sempat sangat, macam rushing sikit lah kalau nak review chapter terbaru Tokyo Revengers. Tapi tak apa, kita enjoy je untuk dalam video kali ni. Dan macam biasalah, kepada sesiapa yang tak suka dengar spoiler ke apa, korang boleh je skip video ni, okey? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Kita start dari chapter 222 yang bertajuk Give Back. Bukan Get Back Get Back tu orang lain. Tu nak minta couple balik. Tu whatever lah. Chapter ni bermula dengan sambungan selepas Draken telah ditembak bagi untuk menyelamatkan Takemichi. Keadaan untuk Draken waktu ni memang tengah kritikal gila lah. Dengan dia pun dah mula tak dengar apa-apa. Dia tak boleh nak gerakkan tangan dia. Pandangan dia pun dah mula kabur. Jadi dalam masa yang sama Takemichi pun menghampiri Draken dan cuba untuk menenangkan dia. Dengan Takemichi cakap dia dah call ambulance. Manakala Senju pergi cari bantuan dan Takemichi cakap lagi, jangan risau, semuanya baik-baik je. Kita orang pasti akan menyelamatkan kau. Sambil kelihatan reaksi wajah Takemichi yang sedang tersenyum. Tapi yang sebenarnya di sebalik senyuman Takemichi, dia memang tengah risaukan sangat dengan keadaan Draken. Dia saja je menyembunyikan reaksi sebenarnya supaya Draken tenang je dan bertahan sehingga bantuan tiba dekat sana. Tapi malangnya Takemichi tetap tak dapat nak menyembunyikan perasaan dia yang sebenar. Selepas Draken cakap, oh nampaknya aku akan mati. Lepas tidak itu memang Takemichi terus je mengalihkan air mata dia dengan dia cakap dekat Draken, apa yang kau cakap ni? Tolong jangan cakap benda yang macam tu. Semuanya pasti akan baik-baik je sebab kau kan Draken. Tapi malangnya Draken tahu kali ni dia memang tak dapat nak diselamatkan lagi. So Draken pun cakap lah, ni semua bukannya salah Takemichi. Tolong jangan salahkan diri dia sebab semua ni berlaku memang kehendak diri dia sendiri. Dan Takemichi dah pernah selamatkan nyawa dia. Jadi kali ni dia berbangga untuk mempertaruhkan nyawa dia bagi untuk menyelamatkan Takemichi. Di hujung chapter 222, Draken ada ceritakan pasal masa silam dia, sebab kenapa dia nak selamatkan Mikey. Dan Draken pun ada meninggalkan pesanan yang terakhir dekat Takemichi untuk menyelamatkan Mikey. Masuk dalam chapter 223 pula yang bertajuk Good Old Days. Chapter ni bermula dengan ambulans telah pun sampai dekat sana untuk menyelamatkan Draken. Dalam masa yang sama, sewaktu diorang dalam usaha untuk menyelamatkan Draken teringat semula kenangan sewaktu dia bersama dengan kumpulan Tokyo Maji Gang pada hari New Year. Yang mana waktu tu diorang menuju ke pantai sambil diorang semua ride bersama. Sewaktu dalam perjalanan, diorang adalah berborak dekat atas motor. Dengan time tu, Pehyan ada cakap kumpulan Thomas sekarang dah semakin membesar. Dan benda tu disebabkan ketua diorang iaitu Mikey seorang yang cukup kuat. Jadi bila diorang dah sampai dekat pantai, diorang semua pun enjoy lah dekat situ sambil Draken mendekati Mikey untuk melihat matahari terbit. Dan diorang pun mempunyai impian untuk menaluki dunia bersama. Itulah antara memori terakhir yang Draken ingat sewaktu bersama dengan kumpulan Toman. Dan di hujung chapter kelihatan Draken akan pergi meninggalkan diorang untuk selamanya. Dalam chapter 224 yang bertajuk Cutthroat bermula dengan situasi dekat tempat persembunyian kumpulan Rokuhara Tandai dengan Tyrannosaurus tengah membantai orang-orang dia yang telah menembak Draken tadi tu. Dan reaksi Tyrannosaurus waktu tu dia seakan macam berpuas hati tau dengan apa yang anak buah dia dah buat. Jadi kita berbalik semula situasi dekat tempat kejadian, yang mana waktu tu Takemichi macam tengah lost tau disebabkan apa yang telah dikatakan oleh ambulans tadi tu, yang diorang minta maaf sebab diorang memang tak dapat nak selamatkan Draken. Dan dekat sini dah memang confirm Draken telah pun terkorban. Jadi bila kawan lagi Senju tegur Takemichi tapi dia tak sedar-sedar, tak lama lepas tu tiba-tiba Akashi Takeyomi telah pun sampai dekat sana dengan dia tanya betul ke apa
apa yang dah berlaku dekat Draken. So disebabkan apa yang telah berlaku dekat Draken, Akashi Takeyomi pun tak tunggu apalah. Dia terus dikumpulkan ke semua anggota kumpulan Brahman untuk membalas dendam terhadap Rokuhara Tandai atas kematian Draken. Cuma pada awalnya Senju pun malanglah tindakan Takeyomi, sebab tarikh sebenar diorang semua bertembung bukannya hari ni. Tapi Takeyomi yang dalam keadaan tengah marah, tengah bengang, memang tengah mental gila, dia pun bantahlah apa yang Senju cakapkan, sebab sekarang ni bukannya nombor satu yang patut diorang kejarkan. So takkanlah diorang nak duduk diam je selepas Draken dibunuh kan. Jadi Takeyomi memang dah menekat untuk membalas dendam atas kematian Draken. Dan tak lama lepas tu, secara tiba-tiba sewaktu diorang tengah berkumpul, anggota kumpulan Rokuhara Tandai telah datang kat situ dan diorang mengisytiharkan untuk memulakan pertembungan yang cukup besar di antara ketiga kumpulan yang menguasai pada waktu itu untuk bermula pada malam tu juga. Di hujung chapter 224, sewaktu diorang dah bersedia untuk memulakan pertarungan, secara mengejut Mikey telah sampai dekat situ. Kita sambung dalam chapter 225 pula yang bertajuk Free for All. Situasi dekat situ dah semakin tegang tau. Yang mana Mikey bukannya datang berseorangan, tapi dia telah datang bersama dengan anggota-anggota kumpulan Gantung Majikan juga. So kiranya sekarang ketiga-tiga kumpulan tersebut dah ada dekat tempat pertembungan. Dan akhirnya start je dari sinilah telah bermulanya pertembungan yang cukup besar di antara ketiga-tiga kumpulan tersebut. Situasi dekat situ memang tengah heboh gila lah, sebab terlalu ramai gila orang dekat sana. Lagi ramai dari dekat pasar tau. Aku rasa pertembungan kali ni lebih besar berbanding pertembungan di antara kumpulan Toman dan juga kumpulan Valhalla. Kita boleh tengoklah reaksi Takeyomi waktu tu memang macam tengah naik hantu gila. Memang tak boleh nak kawal emosi dia. Dan dalam masa yang sama juga, Senju menyuruh kumpulan Brahma berhenti dengan disuruh Takeyomi untuk mengawal kemarahan dia. Tapi malangnya dengan situasi tak terkawal macam tu, memang tak ada seorang pula yang dengar apa yang telah dikatakan oleh Senju. Manakala Mikey pula, dia just layan je apa yang sedang berlaku dari jarak jauh. Dia tak join pertarungan. Tapi kan, silapnya dekat sini Mikey tak bawa karpet untuk dia berkelah dekat situ tau. Kata pasal-pasal layan orang gaduh, kena berdiri je. Lepas tu Tyrannosaurus pun bagi arahan dekat ke semua anggota yang terkuat kumpulan Rokuhara Tandai, iaitu former anggota kumpulan Tenjiku, untuk abaikan dulu kumpulan Kanto Maji Gang. Malah diorang akan fokus untuk ratakan kumpulan Brahman dulu. Apa yang lagi menariknya untuk dalam chapter kali ni, kita dapat tengok kedua-dua legenda dari kumpulan Black Dragon First Generation, iaitu Benkei dengan Imaushi Wakasa pun dah mulakan pergerakan dorang, sambil Wakasa suruh Takemichi untuk tengokkan kawal lagi Senju. Di hujung chapter kita dapat tengok Akashi Takeyomi yang sedang marah, sedang ni hantu semua tu cuba untuk menyerang Tyrannosaurus, tapi malangnya dia telah dihalang oleh anggota-anggota kumpulan Rokuhara Tandai. Malah sewaktu Tyrannosaurus cuba untuk menyerang Takeyomi, secara tiba-tiba Waka dengan Benkei telah pun sampai untuk menghalang Tyrannosaurus. Dalam chapter 226 yang bertajuk Dynamic Duo, chapter ni masih lagi fokus dalam pertembungan yang cukup besar. Tengah kelihatan Mikey masih lagi tak melakukan sebarang pergerakan pun. Cumanya sewaktu Kakucho tengah bertarung, secara tiba-tiba Harushio Sanzo terus dia menyerang Kakucho menggunakan senjata. Anak harap betul si Sanzo ni. Tapi relax geng, tak habis macam tu je. Lepas tu Haitani brother pun datang, dia pun nak balas lah apa yang Sanzo dah buat kat member dorang kan. So Haitani brother pun telah menyerang Sanzo menggunakan senjata juga. Jadi kiranya dekat sini dah fair lah kan. Tak adalah seorang je lawan pakai senjata. Kalau seorang lawan dengan yang tak pakai senjata, mana ada fair kat situ, mana keadilannya. Manakala Mochi pula terus je mengganas membantai ke semua anggota kumpulan Kanto Maji Gang. Sekarang kita berbalik semula dekat pertarungan di antara Takeyomi, Benkei dan Waka menentang Tyrannosaurus. Kelihatan Benkei dengan Waka telah pun berjaya menewaskan 100 anggota Rokuhara Tandai sebelum diorang bertarung dengan Tyrannosaurus. Dan dekat sini ada flashback sikit latar belakang pasal Benkei dan Waka tau, yang mana secara ringkas sebelum diorang sertai kumpulan Black Dragon First Generation yang diketuai oleh Sano Shinichiro, diorang berdua merupakan ketua untuk kumpulan diorang yang tersendiri, dengan gelaran Benkei waktu tu ialah Red Cliff yang mengetuai kumpulan Ragnarok, manakala Waka pula telah digelar sebagai White Leopard yang mengetuai kumpulan Kodo Rengo. Kalau tak silap lah macam mana sebutan White Leopard tu tau, kalau salah maafkan saya. Kiranya diorang berdua merupakan rival
tibalah satu ketika dulu. Sampailah satu masa Sano Shinichiro, iaitu abang kepada Mikey, berjaya menggabungkan kedua-dua orang yang cukup kuat ni di bawah kumpulan Black Dragon First Generation. Di hujung chapter, Benkei ada cakap dia nak simpankan sikit tenaga sebelum diorang bertarung dengan Mikey. Manakala Wakasa pula cakap kau jangan pandang rendah sebab kekuatan Tyrannosaurus ni seakan sama level dengan kekuatan Mikey. Dan akhirnya bermulalah pertembungan di antara Benkei dan Waka menentang Tyrannosaurus. Untuk dalam chapter 227 yang bertajuk Gangster, chapter ni bermula dengan backstory karakter Tyrannosaurus, yang mana nama sebenar Tyrannosaurus adalah Tyranno Minami. Dan sewaktu Tyrannosaurus kecil, dia telah tinggal bersama dengan mak dia dekat Brazil. Jadi ada seorang ni yang bernama Dino, dialah yang menjaga mak Tyrannosaurus dan dia jugalah yang mengajar Tyrannosaurus untuk menjadi seorang yang kejam seawal usia 5 tahun. Dengan pengalaman pertama Tyrannosaurus, dia telah membunuh musuh Dino seawal usia tersebut. Dan start je dari situlah dia dapat gelaran Saut daripada Dino. Ketika usia dia 12 tahun, Tyrannosaurus ni dia ada buat satu kerja gila tau. Dengan dia telah membunuh Tokek sendiri. Dia telah membunuh Dino. Sebab Dino kan ketua gangster dekat bandar tu. Jadi disebabkan tu Tyrannosaurus telah menjadi ketua gangster dekat sana seawal usia 12 tahun. Cumanya sewaktu usia dia 14 tahun, rumah dia telah diserang oleh geng musuh dengan mak dia telah dibunuh. Dan selepas dari itu dia berpindah ke Jepun semula. Pada tarikh 24 hari bulan 2 2006 dia dipenjarakan ataupun masuk macam sekolah pemulihan macam tu lah. Dan time tu jugalah baru je berakhir kantor insiden yang melibatkan kumpulan Toman dan kumpulan Tenjiku. So kebanyakan anggota kumpulan Tenjiku pun yang kuat-kuat lah telah masuk ke dalam tempat tu juga. Nak dijadikan cerita dekat sini, Tyrannosaurus pun bernekat untuk membina era dia tersendiri dekat Jepun dengan dia telah menewaskan kesemua bekas anggota Tenjiku. Dan disebabkan dorang semua telah ditewaskan, lalu dorang pun kena sertai kumpulan Tyrannosaurus. Sewaktu tahun 2007, Tyrannosaurus telah dibebaskan dan dia terus menubuhkan kumpulan Roku Hara Tandai. Malah bukan tu je tau, Tyrannosaurus pun dengan mudah je telah menewaskan Kakucho. Padahal Kakucho ni merupakan satu karakter yang cukup kuat tau dalam anime Tokyo Revengers, dan dia juga telah direkrut menyertai kumpulan Roku Hara Tandai. Berbalik semula situasi dekat pertarungan, kekuatan Tyrannosaurus ni memang cukup luar biasa tau. Sampaikan Benkei sendiri ada cakap Tyrannosaurus ni seakan monster. Di hujung chapter 227, Kakucho yang sedang melihat Benkei dan Wakasa menentang Tyrannosaurus, dia cakap walaupun diorang berdua ni merupakan duo terkuat kumpulan Black Dragon First Generation, tak kisahlah kuat macam mana sekalipun diorang berdua tu, tapi diorang tetap tak akan mampu untuk menewaskan Tyrannosaurus. Alright, sekarang ni kita baru nak borak pasal chapter yang paling latest, iaitu chapter 228 yang bertajuk Beat Hell Out Of. Chapter ni bermula dengan pertarungan di antara Benkei dan Wakasa menentang Tyrannosaurus. Di awal pertarungan diorang ni kita dapat tengok lah seakan duo tu kuat ni ada advantage untuk menewaskan Tyrannosaurus sebab gandingan serangan diorang berjaya menyerang Tyrannosaurus sehingga kan tumbukan Benkei tepat dekat muka Tyrannosaurus sampai dia tercampak jauh beberapa meter. Dengan kelajuan Waka dan kekuatan Benkei, seakan diorang ni tak terkalahkan tau. Dalam masa yang sama, Kokonoi pun tanyalah dekat Mikey, kau okey ke kalau terus macam ni? Sebab kalau dibiarkan, berkemungkinan kumpulan Brahman yang akan memenangi pertarungan tersebut. Tapi Mikey jawab, kau rasa macam tu ke? Yang mana selepas Tyrannosaurus kena serangan combo daripada diorang, kelihatan dia masih lagi mampu untuk berdiri dan meneruskan pertarungan sambil Tyrannosaurus telah membuka baju dia menandakan dia dah mula serius. Malah Tyrannosaurus pun telah menunjukkan bekas parut hasil telah ditembak ketika usia 14 tahun dan dia semakin excited untuk berhadapan dengan mereka. Jadi tak lama lepas tu pun Tyrannosaurus pula mula menyerang dengan dia counter balik serangan dorang dengan dia telah menyerang Benkei dan Wakasa dengan cukup kuat sampaikan dorang berdua terus je terbaring dekat tanah. Kekuatan Tyrannosaurus ni memang seakan monster sampaikan Takemichi dan Takeyomi sendiri terkejut menyaksikan kekuatan Tyrannosaurus. Di hujung chapter part ni bagi aku memang hype gila lah. Aku memang tak sabar gila nak tunggu apakah yang akan berlaku dalam chapter 229, yang mana Senju terus dia cakap dekat dorang yang dia sendiri akan berhadapan dengan Tyrannosaurus. Dan chapter 228 pun habis macam tu je. So memang ringkas gila lah aku review ke semua chapter, bermula dari chapter 222 sampailah chapter yang paling latest iaitu chapter 228. Sebab kalau nak aku borak secara lebih details apa yang diorang borakkan, mungkin video ni aku rasa lebih 30 minit kot. Tapi bagi aku apa yang lagi penting, ke semua isi dalam setiap chapter aku sampaikan dengan cukup padat.
dan tak ada part yang penting pun yang aku miss. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau ada salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.